الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب يا الله Allah ya Allah yang boleh membolak-balik hati-hati kami ya Allah thabbit qulubana ala dinik kau tetapkan hati kami ya Allah lebih-lebih lagi pada 10 hari yang terakhir dan malam yang terakhir pada landasan agama Islam Allahumma ya musarrifal qulub ya Allah kau Allah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami sarrif qulubana ala ta'atik kau ubahlah hati kami pada fasa yang terakhir 10 malam yang terakhir ini ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan daripada hati yang penuh hasad kebencian ya Allah kepada hati yang penuh rahmat dan kasih sayang ya Allah Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm al-jum'ah berikan kepada kami kebaikan yang ada di saat mana kami berada di sepanjang hari Jumaat ini wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm al-jum'ah dan kami berlindung denganmu dari segala keburukan, kemudaratan, kecurian, kemalangan, kesakitan, segala wabak penyakit yang ada di saat mana kami berada di sepanjang hari Jumaat ini ya Allah. Allahumma aftah alaina hikmatak ya Allah bukakan ke atas kami hikmah-hikmah kebijaksanaan kepada kami wansur alaina dan limpahkanlah kepada kami ya Allah min khazain dari segala sudut khazanah rahmatika rahmat kasih sayangmu kepada kami ya Allah ya arhamar rahimin wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang wa qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah alhamdulillah Summa alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat dan juga rahmat yang telah Allah berikan kepada kita pada tengah hari ini iaitu pada hari Jumaat Alhamdulillah hari ini redup hari ini dalam keadaan redup selesa sikit lah jadinya moga-moga begitu diberikan aircon pula di dalam masjid ini. Jadi
Moga-moga Allah memberikan kita nikmat ibadat pada bulan Ramadan ini. Bila kita menyebut tentang pecutan yang terakhir, bila sukan yang suka pecut, sukan, ada beberapa sukan yang memerlukan pecutan. Di antaranya sukan bicycle, bicycle. Kalau bola sepak tak ada pecutan sangat. Bola sepak macam mana tu, Liverpool 4-0 lawan Manchester. Yang ini basikal. Dia biasa dalam 100 atau 200 basikal akan berlawan. Setiap negara, setiap negeri akan dilepaskan daripada titik permulaan. Santai dia tak kisah pun siapa belakang, siapa depan. Semua akan bergerak bersama dan sampailah ke 50 km, 60 km, di 100 km perjalanan sampai 70 ke 80 dah mula mereka bergerak sedikit laju. Bergerak sedikit laju dan masuk ke minit yang ataupun 10 km terakhir, mereka mula mencepatkan basikal. Semasa sampailah 5 km terakhir, mereka tambah pecutan sehingga mereka meninggalkan daripada beberapa basikal yang ramai tadi itu, kelompok yang ramai, mereka tinggal beberapa orang saja. 5 km terakhir meninggalkan jauh, tertinggal orang-orang yang lain, sehingga kadang-kadang nampak macam ada 20 orang dia yang bertanding, yang lain semua kat belakang lah. Dan kemudian sampailah 2 km terakhir, mereka akan mula bangkit. Kita akan tahu bila mana mereka mula membangkitkan punggungnya daripada tempat duduk. Dia mula bangkit daripada tempat duduk dia, yang itu dia mula pecutan yang terakhir. Siapa ketika itu pecutan dia paling cepat, stamina dia paling kuat, handling dia paling hebat, dia adalah sang juara. Walaupun pada awalnya sama. Dan pada 10 malam yang terawal, seperti Tokku Pasir Gudang kemarin, nak tahu orang yang mulakan Ramadan ni, jangan tengok pada awalnya. Ya, nak tengok orang yang muliakan Ramadan ini, anda tengok pada penghujungnya. Pada awalnya semua sama, semua hebat. Kadang-kadang, ya Allah, sampai kena marah AJK, kenapa aircon ni kurang panas, kurang sejuk, sebab terlampau ramai. Sampai kita buatkan kanopi, sebab terlampau ramai. Jadi nak tengok pada akhirnya, pecutan yang terakhir hanyalah beberapa orang saja yang tertinggal. Dan akhirnya pada bulan Ramadan, bila kita applykan pada bulan Ramadan, pada awalnya biasa orang akan ramai-ramai santai pergi masjid. Tapi bila tengok pada setengah Ramadan, akan mula ada yang menambah amalan. Tak ramai, semakin kurang. Dan apabila masuk ke 10 Ramadan, yang akan memecut lebih tidak ramai. Akan beberapa golongan saja yang akan mula pecut. Sebab itulah, kalau kita melihat pecutan yang terakhir itu pada 10 akhir Ramadan ini, siapa yang mendapat pecutan terakhir 10 didapat menghidupkan malam dengan stamina, istiqamah, ibadah dia tinggi, iman dia hebat, maka dialah sang juara. Sang juara dia apa dia? Iaitu yang mendapat Lailatul Qadar. Dan hadiahnya Aidil Fitri. Orang yang dapat Lailatul Qadar ini, dia akan mendapat Aidil. Aidil maknanya kembali. Aidil maknanya kembali. Kembali kepada apa dia? Kembali kepada kembali kepada fitrah. Aidil Fitri, iaitu kembali kepada fitri. Fitri maknanya kosong, kembali kepada nol, ataupun kembali macam kita dulu waktu bayi, waktu anak kecil yang tidak ada dosa. Haji Roslan walaupun mukanya nampak berumur, tapi bila dapat Lailatul Qadar, peribadi dia, dosa dia macam masa dia kanak-kanak dulu. Ini kelebihan dapat Lailatul Qadar. Jadinya Nabi SAW, ulama-ulama menyusun 3 perkara asas. Perkara asas antaranya Imam At-Tabi'in, iaitu Tabi'in selepas sahabat, Tabi'in di kawasan Madinah, Madinah, iaitu di antaranya Sa'id ibnu Al-Musayyab. Dia menyebut dalam kitab Muwatta Imam Malik pernah menyebut dulu pada zaman salafus salih. Imam Malik kan
tabi'in. Yang ini zaman tabi'in sebelumnya, di Madinah, dekat dengan zaman Rasulullah. Orang di sana, man syahidal, dia selalu menyaksikan, disuruh menyaksikan. Orang-orang di sana selalu menyuruh orang-orang manusia ni kesaksikan. Man syahidal isya'u min lailatul qadar. Dia beritahu, siapa dalam diri dia ni, dia dapat menghadiri waktu isyak berjemaah. Nampak kan? Setiap hari pada 10 akhir Ramadan. Okey, kenapa disebut macam tu? Sebab matematik yang simple. Daripada salah satu 10 terakhir ada satu Lailatul Qadar. Siapa pernah main nombor ekor? Jangan angkat tangan. Kita kena main tikam. Betul? Tak tahu dapat ke tidak. Kalau SPM, kita kena teka salah satu. Kalau jawab 2, habis fail. Kalau undi pun tak boleh undi 2. Kena satu je. Tapi kali ini kita boleh undi semua sekali, 10-10. Yang simpelnya 10-10 kita solat isyak berjemaah. 10-10 dapat. Ini bukan satu mustahil pada haji-haji depan saya. Kan? 10 isyak, bukannya sebut lain, isyak. Maka faqad akhadha bihazzihi minha, maka ketahuilah, saksikanlah wahai diri sendiri, kamu telah mendapat Lailatul Qadar, iaitu telah menghidupkan selama 82 tahun. 10 malam tu kamu dapat straight, dapat 10 malam sampai isyak. Isyak tak cerita lain. Kamu dapat menghidupkan Lailatul Qadar sekurang-kurangnya separuh malam. Sebab sembahyang isyak ni berjemaah, dia dapat pahala separuh malam qiyamul lail. Maksudnya dia mendapat 82 tahun. Seolah-olah dia qiyam sepanjang separuh malam. Dan sesiapa lagi yang telah menyaksikan dia solat isyak subuh berjemaah, subuh berjemaah, maka bila dapat subuh berjemaah, maka dia dapat full qiyamul lail. Ini nak cerita tentang solat fardu. Solat fardu. Sebab itu ulama letak 3 benda malam 10 akhir malam. Sebab apa? 10 akhir malam yang pertama dibawakan hadis rawahul Bukhari. Ini mungkin saya pernah sebut di sini, iaitu dikata wa ma taqarrab ila 'abdi. Maka tak ada satu perkara pun, Allah bagi tahu dalam hadis Bukhari ini, hadis qudsi. Allah sebut, tak ada satu perkara pun yang boleh mendekatkan diri kepada aku. Maksudnya apatah lagi 10 akhir Ramadan, nak dekatkan diri dengan Allah. Sampai Nabi jauhkan diri daripada Nabi dan para sahabat digalakkan bergerak sikit daripada isteri. Nabi sebut dalam hadisnya, dia mengikat kain. Mengikat kain ni maksudnya dah mula bergerak daripada rumah. Maksudnya duduk di masjid, iktikaf, dah mula menjauhi isteri. Kan? Menjauhkan isteri ni untung. Kadang-kadang bukan hanya dapat menjauh 10 Ramadan terakhir ini, jauhkan kita daripada isteri. Kadang-kadang bukan menyelamatkan kita daripada api neraka je, tapi dapat menyelamatkan kocik kita. Okay. Jadi ketika saat berakhirnya taqarrab, tak ada satu perkara pun yang lebih boleh mendekatkan diri hamba aku kepada aku bi syai'in ahabba illa mimma iftaradat bih, melainkan perkara apa yang telah aku fardukan. Maksudnya tak ada perkara lain yang Allah bagi tahu nak dekatkan diri dengan aku, tak ada lain melainkan fardu. Fardu je boleh. Tak fardu, nombor 2. Maksudnya tak ada boleh bandingkan perkara fardu dengan sunat, tak boleh. Sikit pun tak boleh banding. Kehebatan anak dengan ayah dengan mak tak boleh banding. Sebab kita mak kita jahat dengan kita macam mana pun, dia berdosa besar. Tapi kalau kita buat jahat dengan mak, tidak akan cium bau syurga. Perbandingan tak boleh masuk. Perbandingan antara fardu dan sunat tidak boleh kita letakkan. Sebab itulah ulama menyebut, siapa yang dapat solat tarawih berjemaah 20 rakaat, berjemaah pula 20 rakaat, takkan boleh sebanding dengan 3 rakaat berjemaah solat maghrib. Takkan boleh banding. Kalau dia solat maghrib, solat tarawih berjemaah dapat 20 rakaat, takkan boleh sebanding dengan solat maghrib berjemaah. Sebab kalau betul-betul nak dekatkan diri kepada Allah pada bulan Ramadan, dekat dengan fardu dulu. Bawa, sebab itulah Buya Yahya, saya dengar daripada Buya Yahya, saya dengar kuliah, antara kejahilan orang-orang hari ini, mereka merasakan tarawih lebih afdal daripada solat maghrib.
Sehingga dia kata apa? Kerana begitu saking banyaknya. Mana nampak? Dah begitu sangat, saking banyaknya. Perkataan saking tu jarang kita dengar. Mungkin kat sejarah 10 tahun tak dengar. Saking banyaknya syekh-syekh kita, tok-tok guru kita, ustaz-ustaz kita dalam YouTube, dalam mana menceritakan kelebihan tarawih, itu boleh, tak ada masalah. Cuma kerana saking banyaknya tentang kelebihan tarawih, sehingga ada orang muda yang menyangkakan tarawih berjemaah lebih afdal daripada berjemaah waktu maghrib. Bukti dia apa? Tengoklah masjid Damai Jaya. Saya tak pernah sembahyang tarawih di sini, tapi saya yakin dan percaya. Tapi impian mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu tarawih ramai. Waktu isyak ramai. Waktu maghrib pun ramai yang tak datang. Jadinya bila kita melihat lebih kuranglah bandingkan maghrib ramai, tapi kalau tarawih lebih ramai. Sebab apa? Kadang-kadang imam waktu maghrib, kadang-kadang bila cepat sampai, saya kadang-kadang bila semayang buka puasa, kalau makan sekadar makan nasi lemak, saya datang 7.25, kuih kan, 7.25 sampai dah masjid. Tak ada lauk, 7.25 sampai. Mana imam? Tapi tengok juga lauk. Kalau lauknya nasi Arab, Martabak dia makan sedap, tapi dia sebenarnya martabak dia walaupun dia sedap, tapi saya rasa dia tak berapa bagus dan tak berapa penting. Lagi-lagi bulan Ramadan. Sebab kalau martabak tu penting, tentulah namanya mustahab, kan? Dia martabak nama dia. Jadi bila tengok bila sedap lauk, ya Allah, dengan ini 7.35 dah semayang. Tapi kalau 7.25 sampai, Bilal tak ada, Bilal sampai dulu. Bilal pun ustaz, jadi imam ustaz? Saya bukan imam. Saya bukan imam. Kadang-kadang maghrib biasa jadi imam kat Indian mas. Tengok imam belakang, imam jangan lu sikit pun nak kencing pula. Imam muda. Imam muda, tak tahu sini imam muda ke tidak. Imam muda pergi jadi imam. Saya bukan tak nak jadi imam. Saya risau macam dalam internet yang TikTok tu. Oh imamku kat belakang. Oh imamku. Oh perempuan belakang lah. Okey. Jadi imam ni, kadang-kadang tempat imam pun masih kosong. Maghrib, tiba-tiba semayang tarawih, parking imam pun kena rembat. Imam sampai parking jauh. Parking kena rembat. Ya, ini terjadi dekat masjid, mana-mana masjid. Dan parking imam tu kena rembat, belakang ni pun kena blok lagi. Maksudnya, begitu ramai yang celik sunat, buta fardu. Kalau benar-benarlah dia nak dapatkan keredaan dan kedekatan dengan Allah, maka dijaga solat. Kalau betul dia beriman, dia pilih solat maghrib berjemaah, bukan solat tarawih. Sebab itu ramai orang yang berebut. Kadang-kadang isyak 8 saf. Saya kira kadang-kadang tarawih lebih ramai daripada isyak. Unik tak? Isyak 8 saf, 10 saf. Tiba-tiba tarawih mesti lebih. Ini 10 malam pertama. Tiba-tiba tarawih ada 14 saf. Lebih 14 saf. Maksudnya lebih 50 orang yang buta fardu, celik sunat. Tak saya kata tahu tarawih itu perkara yang tak baik. Cuma kalaulah betul kita orang yang betul beriman, pilih yang fardu. Beri makan anak yatim bagi Rasulullah SAW kan? Ada anak yatim, diberi makan anak yatim. Sunat. Walaupun saya tadi baru saya bantu anak yatim, bantu anak yatim. Tapi kalau bantu beri makan anak sendiri, fardu. Tak sama. Tak beri makan anak yatim tak berdosa. Tapi kalau beri dapat pahala. Tapi anak kita, fardu. Kalau Encik Rasulullah nak jadikan anak yatim yang dia selalu beli itu menjadikan fardu, boleh. Tak ada masalah. Dia kena kahwin dengan ibu anak yatim tersebut. Maka jadilah fardu. Jadi ketika mana saat disebut amalan pertama, jaga solat maghrib 10 malam ni. Jaga solat maghrib berjemaah. Kalau tak boleh buka kat rumah, buka di masjid. Buka masjid, jangan bimbang. Orang yang bagi buka lebih ramai daripada yang semayang. Betul. Yang bagi makan lebih banyak. Jangan risau. Kalau yang tak ada duit tu makan di masjid, kan? Cukup makan. Jadinya yang kedua, yang bagi solat isyak dan solat subuh. Ini Imam Ibn Musayyab. Maksudnya tabi'in, orang gila dia meninggalkan jemaah fardu.
Sebab jemaah fardu pentolannya. Tapi kita terlebih menceritakan tarawih, sehingga anak-anak muda kita tarawih je pergi. Mak bapak pun ingatkan, "Man, dah tarawih belum?" Dia ajak anak-anak tarawih je. Maghrib tak ajak. Sebab apa? Bapak dia pun terpengaruh. Tarawih lebih afdal daripada maghrib. Okey. Kedua, iaitu yang kedua, bacaan Al-Quran. Tidak ada satu zikir pun Imam Nawawi kata dalam Riyadhus Shalihin lebih baik pada 10 malam yang terakhir, iaitu Al-Quran berbanding dengan Al-Quran. Maksudnya semua kalimah zikir, kalimah Quran yang paling agung pada waktu tu. Pada waktu lain tak apa. Pada Lailatul Qadar Al-Quran, kerana inna anzalnahu fi lailatul qadar, kerana hari itu adalah hari ulang tahun Al-Quran. Jadi Allah lebihkan orang yang membaca Al-Quran lebih daripada zikir yang lain. Jadi pada malam itu baca Quran. Siapa yang tak hafal boleh ulang balik hafazan, ulang balik surah Kahfi. Ada orang pula yang tak pernah lupa. Hidup dia tak pernah lupa. Saya tak pernah lupa Ustaz surah Kahfi. Sebab apa tak lupa? Sebab tak pernah hafal. Jadi tak pernah lah lupa. Hafal pun tak pernah. Jadinya ketika mana disebut baca, Imam Nawawi sebut satu lagi, amalan yang Al-Quran yang paling baik pada bulan Ramadan, pada 10 malam itu adalah Al-Quran yang dibaca di dalam solat. Jadi biasakan dalam solat. Biasakan baca Quran dalam solat. Sebab Rasulullah biasa baca Quran dalam solat. Kalau tak hafal, buka je lah mushaf qiyam tu. Kalau dah tak hafal sangat, kan? Biasakan baca Quran dalam solat. Jangan di luar. Luar okey lah, tapi kebiasaannya dalam solat. Yang ketiga, al-isti'tab. Al-isti'tab ini adalah, ataba ni berasal dari perkataan membuat kesilapan, tetapi akhirnya dia kembali membuat Allah senang. Maksudnya di akhir hidup dia selalu rujuk' aniz zunub. Rujuk' aniz zunub ni makna dia apa? Makna dia kembali mengenang dosa. Dia selalu kenang dosa dia. Jadi waktu dia duduk 10 akhir Ramadan ni, dalam tafsir Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, dalam menafsirkan surah Al-Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ketika mana turunnya Lailatul Qadar itu, pada malam itu tidak ada kalimah yang lebih aku cintai berbanding dengan Al-Quran. Dan yang kedua, kalimah taubat sang pendosa. Maksudnya melebihi zikir ahli ibadat. Ya, seorang ni ahli zikir, seorang lagi ni baca Quran, dan seorang lagi taubat. Maka Allah memilih orang yang baca Quran dan bertaubat daripada dosa dia. Tapi syarat isti'tab ada dua. Yang pertama, kembali mengenang dosa. Maksudnya dia flashback balik dosa dia balik. Takut-takut dosa lama dia tak ampun lagi. Dosa dia dengan mak bapak dia. Dulu ya Allah jahat. Dosa macam Johan. Johan kan nama kau? Kan? Sofwan, adik Sofwan. Betul. Jadinya, ya Allah dulu aku masa kecil nakal sungguh. Nakal sungguh. Taubat balik. Kan? Contohnya saya pula sebagai guru, dulu aku pernah lempang budak tu. Contoh, ya Allah taubat aku, ya Allah. Taubat terima balik. Kadang-kadang saya buat jahat dengan arwah mak. Bukan jahat, sampai mak menangis, minta taubat balik. Kenang balik dosa tu. Kena balik dulu, ya Allah aku pakai seluar pendek, semayang tidak. Kadang-kadang, ya Allah, yang isteri kita pakai 3 layer sekarang ni, pergi rumah gaji, 3 layer tudung, punya nak bertaubat. Dulu Masya Allah, la quwata illa billah, skirt atas pusat, atas lutut. Atas pusat jahat sangat pula. Okey, atas lutut. Sekarang dah baik. Tapi adakah dosa yang dulu diampunkan? Tak tahu. Kadang-kadang gambar kahwin yang tak pakai tudung masih lagi di-update dalam Facebook. Maksudnya dia tak pernah benci dengan kejahatan dia dulu. Jadi dia kena menyesal dan membenci perbuatan dia dulu. Selalu kenang dosa. Jadi ada 4 golongan yang tidak ada dosa. Nabi, malaikat, kanak-kanak, orang gila. Saya tambah satu lagi yang tak ada dosa, netizen. Netizen pun kadang-kadang macam tak ada dosa, macam dia je betul. Hari tu semalam ada rumah terbakar, rumah kedai terbakar. Tiba-tiba ada yang komen, memanglah rumah terbakar. Ini mak bapak kadang-kadang cuai. Sombong betul, macam dia tak pernah cuai. Ni begitulah cerita orang-orang netizen. Cerita tak pernah ada dosa. Bila ada gempa bumi je, ini mesti orang politik lah ni, menteri-menteri ni.
Bila ada gempa bumi je, suruh salahkan dosa menteri. Seolah-olah yang dalam Malaysia ni 40 orang tu je lah yang berdosa. Hari ni by none, menteri, itu je berdosa hari ni. Kita tak ada dosa. Oh, best betul. Seolah-olah yang berdosa dalam Malaysia ni 40 orang tu je, 40 menteri tu. Kita sebagai netizen terselamat daripada dosa, sedangkan bergelumang dengan dosa. Bergelumang dengan dosa. Menampar isteri. Baru-baru ni saya melihat ada satu menampar isteri. Seorang artis menampar bekas isteri. Tanya bawah, kenapa? Tak apa, kenapa? Sedangkan terdapat dalam Riyadhus Shalihin, Sayyidina Umar pernah ditegur oleh Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali engkau bertanya kenapakah seorang suami memukuli isteri. Ini hadis dari Rawahut Tirmizi, adalah Riyadhus Shalihin. Maksudnya Nabi kalau tengok kamu ada orang memukuli isteri dia, kau tahan dan jangan bagi pukul. Tapi jangan sekali-kali kau tanya kenapa dia pukul. Sebab bila kau tanya kenapa dia pukul, kau telah membawang. Kalau orang bercerai, jangan sekali-kali tanya kenapa bercerai. Pertanyaan itu dilarang dalam Islam. Sebab kita telah membawang, menyelusur keluarga orang. Sedangkan Nabi pada 10 akhir Ramadan memisahkan diri dengan isteri. Kita tak tahu dia memisahkan diri tidak dengan keluarga. Kita pula sibuk ambil tahu keluarga orang pada 10 akhir Ramadan. Orang-orang begini melangkahkan kakinya sebelah ke dalam neraka jahanam. Jangan tanya masalah Allah. Jangan tanya. Kalau tanya masalah, kau bercerai, ada duit tak? Yang itu tak apa. Kau tak ada duit, bagi tahu aku. Bagi tahu aku. Memang tak ada masalah. Kalau itu ambil berat. Tak apa. Ini ambil tahu. Ambil tahu jangan. Ambillah berat. Jadi wallahu alam. Jadi insya-Allah itulah di antara perkara-perkara yang disebut. Yang pertama tadi, fardu jangan tinggal. Dan kemudian kedua, jangan meninggalkan. Kedua tadi apa tu? Al-Quran. Dan yang ketiga, taubat. Syarat taubat dia selalu kenang dosa dia, mendapat istiqtab dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu a'lam, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk daripada kelemahan daripada diri saya sendiri. Selamat menyambut 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Terdapat padanya satu Lailatul Qadar. Kalau kita pilih ke 10-10 tadi Imam tadi sebut, pasti akan dapat salah satu daripadanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.